Saudari pengerusi majlis, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya alu-alukan sahabat saya yang berhormat Datuk Nur Sabrina binti Muhammad Noor, Exco Puteri UMNO Malaysia merangkap Exco Kerajaan Negeri Kedah. Yang berhormat Tan Sri Syahrir Haji Abdul Samad, Ketua UMNO bahagian Johor Bahru merangkap ahli parlimen Johor Bahru beserta pegawai serta ahli jawatan kuasa UMNO bahagian Johor Bahru. Yang berbahagia Tuan Haji ke belum ni? Cik Ahmed bin Halidik, Timbalan Ketua UMNO bahagian Johor Bahru, sahabat saya Jamaiyah binti Hashim, Naib Ketua Puteri bahagian Johor Bahru beserta ahli jawatan kuasa pergerakan Puteri. Di sebelah saya, Saudari Rina Farhana binti Abdullah, Ketua Puteri UMNO bahagian Mersing beserta dengan rombongannya, iaitu penyelaras yang mewakili Badan Perhubungan Puteri UMNO Negeri Johor. Ayahanda saya, wakil-wakil UMNO bahagian Tuan Haji Saifuddin bin Haji Yusof, Cik Nuraini bin Johari, Tuan Haji Rahman bin Muhammad Yusof. Sahabat saya, Ketua Pemuda UMNO bahagian Johor Bahru, Encik Saiful Rizal Abdul Ghani. Ada juga wakil daripada MBJP di sini, terima kasih datang. Ketua-ketua Puteri Cawangan, para perwakilan, para pemerhati, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam muafakat Johor. Alhamdulillah, marilah kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia darinya, maka dapatlah kita berhimpun sekali lagi di Balai Raya, Balai Raya Tulang Baru, Johor Bahru. Yang berhormat, Dewan yang baru, suasana yang nyaman, udara yang segar dan warna merah jambu yang ceria ini yang dapat kita rasa sekarang ini adalah nikmat Allah yang amat berharga. Saya mengingatkan diri saya dan rakan-rakan agar kita masih mampu mengucapkan syukur di atas nikmat kurniaan Allah ini. Saya juga merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berhormat sahabat saya Datuk Sabrina kerana sudi memenuhi undangan kami bagi merasmikan mesyuarat Puteri Johor Bahru pada hari ini. Tak lupa juga kepada Ayahanda Tan Sri, Ketua UMNO bahagian serta jawatan kuasa. Terima kasih anda ucapkan kerana sudi hadir dan beri sokongan. Kepada semua perwakilan, saya ucapkan tahniah kerana telah berjaya menunaikan amanah dan tanggungjawab sebagai ahli parti. Komitmen dan kerjasama dari anda semua amat saya hargai. Terima kasih. Dan kepada sahabat saya Rina Farhana, Ketua Puteri bahagian Mersing dan rombongannya yang bertanggungjawab menyelaras mesyuarat pada hari ini, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Baik, sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, sejarah telah mencatatkan peristiwa perpecahan Melayu yang berlaku selepas kemerdekaan tanah air kita. 4 kali kesemuanya. Pertama, pada ketika pejuang kita Dato' Onn yang menubuhkan UMNO keluar daripada parti dan menyertai parti negara. Kesatuan Melayu pada ketika itu sangat tergugat. Kedua, ketika UMNO diharamkan serta wujudnya tim A dan tim B, pada ketika itu Tun Mahathir dicabar, Tengku Razali Hamzah, orang Melayu pada ketika itu juga berpecah. Ketiga, tahun 98-99 ketika reformasi Datuk Anwar Ibrahim, pecah sekali lagi. Dan yang keempat, hari ini pecah lagi. Sebab kita maklum akan hal pemecatan Tan Sri Muhyiddin, penglibatan Tun Dr. Mahathir, bekas Menteri Besar Kedah, dan juga perihal pertubuhan parti baru ini. Jadi mahukah kita ambil iktibar dan pengajaran dari sejarah perpecahan ini? Dulu ketika ia berlaku, datuk nenek kita, ayah bonda kita yang sedang berhadapan dan diuji berulang kali pada setiap kali detik perpecahan yang saya sebutkan tadi. Dan sejarah juga telah membuktikan bahawa mereka telah berjaya mengharungi ujian tersebut dengan kekuatan, kesetiaan dan kesepaduan yang tidak berbelah bagi. Hari ini kita pula sedang diuji. Kini giliran kita untuk pikul tanggungjawab dan tentukan bagaimana kita nak berhadapan dengan pilihan dan ketentuan ada di tangan kita.
Justru saya menyeru kepada sahabat dan sidang perwakilan, inilah masanya untuk kita juga memilih untuk menunjukkan taat dan menumpahkan setia serta bersatu demi parti keramat ini. Sidang perwakilan sekalian, limpahan maklumat yang datang mencurah-curah tanpa dekatan juga mampu menggugat kerukunan kita. Apatah lagi kalau kita menerimanya tanpa usul periksa, mudah percaya dan mudah terpedaya. Kita mengiyakan sesuatu yang kita tak faham, kita hukum sesuatu yang belum pun dihakimi. Mungkin kita pandang semua orang salah, kita saja yang betul. Kita seperti tertarik untuk hanya melihat yang buruk berbanding yang baik. Saya terbaca sebuah kisah yang bertajuk Si Miskin dan Si Kaya. Dalam kisah ini, si bapa yang kaya bawa anaknya pergi melihat sebuah negara miskin yang bersumberkan pertanian. Niat hati si bapa nak bagi tahu kepada anak untuk lihat bagaimana kehidupan dan sukarnya kehidupan orang miskin ini. Jadi selesai lawatan, si bapa pun tanya pada si anak, apa dapatan perjalanan mereka pada hari tersebut? Lalu si anak pun menjawab, ayah, saya melihat bahawa kita hanya memiliki seekor anjing, sedangkan mereka ada 4. Kita hanya ada sebuah kolam kecil, sedangkan mereka ada sungai kecil yang tidak terhingga panjangnya. Kita ada beranda rumah yang luas, sedangkan milik mereka seluas ufuk. Kita tinggal di tanah yang terhad, sempit, sedangkan mereka punya tanah sejauh mata memandang. Kita beli makanan yang kita makan, tapi mereka tanam sendiri. Kita ada dinding yang indah untuk melindungi diri kita, tetapi mereka ada teman-teman untuk melindungi diri kita. Dan si anak menambah lagi, terima kasih ayah kerana membuat aku sedar betapa miskinnya diri kita. Sidang perwakilan, inilah sudut pandang yang mahu kita terapkan dalam diri kita. Lebih-lebih lagi dalam situasi yang tidak menentu, yang melibatkan perjuangan, kelangsungan parti dan kemaslahatan rakyat. Sudah tentulah kita perlu memandang setiap sesuatu itu dengan penuh keinsafan supaya kita dapat membuat pertimbangan yang wajar serta adil. Yang Mohd Datuk Sidang Perwakilan, baru-baru ini kita berhadapan dan melalui pilihan raya Negeri Sarawak. Selepas itu kita berhadapan pula dengan 2 pilihan raya kecil di Parlimen Sungai Besar dan juga Kuala Kangsar. Ketiga-tiga pilihan raya ini kita hadapinya dengan sedikit cemas, mungkin takut dan kurang yakin. Namun atas kehendak Yang Maha Esa, kita menang ketiga-tiganya. Bukan menang sikit-sikit, kita menang bergaya. Bukanlah kita ni nak mendamik dada saudara sekalian, tetapi ini adalah hakikat. Biarpun banyak pandangan sinis, ejekan, malah alasan-alasan yang meremehkan, tapi kita menang. Tak ada siapa yang boleh nafikan. Kita mesti berani nyatakan hakikat dan kita mesti yakin. Kerana ketika itu kita juga telah sedaya upaya meletakkan juga usaha dan ikhtiar kita. Jadi syukur alhamdulillah, Allah telah pun memberikan kemenangan kepada kita. Cuba bayangkan, katalah pada ketika itu kita gagal ketika-tiga pilihan raya ini, kemungkinan akan ada yang lalu meninggalkan parti. Jadi ini adalah kasih sayang Allah, dan jadikanlah ini inspirasi kemenangan kepada diri kita. Jangan ragui kebolehan diri, terutamanya kepada sahabat-sahabat puteri. Tahun ini usia puteri mencecah 15 tahun. Satu waktu yang pendek dalam perjuangan, tapi agak panjang untuk memahami dan belajar. Menelusuri sepanjang 15 tahun ini, menyaksikan pemimpin puteri silih berganti. Pelbagai idea telah dikongsi dan anak-anak muda juga telah pun kita beri jati diri agar boleh mewarisi. Kita pun merancang pelbagai aktiviti, kita bantu segenap segi. Selepas itu kita ikat mereka dalam satu misi agar sokongan muda dapat kita juarai. Biarpun pelbagai tohmahan diberikan, namun puteri masih tetap berdiri kerana amanah kita junjung tinggi, sehingga pihak lawan pun jadi iri dengan kita. Saudari, jangan pernah kita sesali kenapa kita berada di sini. Kerana Allah itu lebih mengetahui kita ada peranan dan kemampuan sejak daripada azali. Hanyalah untuk
membawa azimat berbakti dan menjadi harapan Pertiwi. Itulah dia puteri, dan andalah puteri itu, Puteri UMNO. Yang berhormat Dato' Yang Amat Tan Sri dan sidang perwakilan, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan suara hati wanita muda Johor Bahru yang sempat kami santuni. Dalam siri-siri pertemuan, perbincangan dan suai kenal, dapat kami simpulkan beberapa perkara yang menjadi harapan wanita muda ini. Yang pertama, kami sedar bahawa peningkatan kos sara hidup amat membebankan mereka. Keadaan ekonomi yang tidak menentu mahupun kebiadaban peniaga yang mengambil kesempatan, semuanya terpaksa ditelan. Bukan saja mereka rasa, kita pun rasa juga, Yang Amat Tan Sri. Jadi, untuk menghadapi situasi tersebut, mereka-mereka ini bertekad untuk menambah rezeki, untuk bantu sang suami. Bukan saja yang dah berkahwin, malah yang bujang pun turut juga merasai. Jadi untuk makluman Yang Amat Tan Sri juga, rata-rata wanita muda ini pasti memiliki perniagaan kecil-kecilannya sendiri. Sebahagian dari mereka kita ada undang di belakang sana. Tok, dan Tan Sri ada kat belakang sana, kita undang. Kebanyakan daripada mereka ini, mereka menggunakan media maya untuk memasarkan jualan. Ada juga yang berniaga dalam grup WhatsApp, SMS dan sebagainya. Ada di antara mereka juga yang buat produk sendiri, dan ada juga menjalankan perniagaan secara dropship, iaitu memasarkan produk orang lain tanpa memegang stok ataupun tanpa mengeluarkan modal yang besar. Jadi melihatkan perkara ini, pergerakan Puteri cuba santuni mereka dengan mengumpulkan wanita-wanita muda ini di bawah satu bumbung koperasi yang kita namakan Koperasi Ratu Berhad. Koperasi ini akan berperanan sebagai one-stop vendor yang akan memasarkan semua produk-produk ahli yang bersesuaian. Dan berbalik kepada peranan koperasi yang seumpama vendor dan seperti mana perniagaan vendor yang lain, iaitu seperti vendor butik dan sebagainya, produk-produk ini perlulah dipamerkan sebagai tujuan promosi. Selain daripada promosi maya, promosi secara langsung juga perlu diwujudkan agar para pelanggan dapat melihat sendiri produk-produk yang ditawarkan. Justru saya hanya memanjangkan harapan wanita muda ini. Sekiranya Yang Berhormat Tan Sri sudi untuk membiayai sewaan atau memberi guna mana-mana lot kedai untuk dijadikan koperasi vendor. Ia juga boleh dijadikan pejabat koperasi bagi menjalankan aktiviti. Dalam permulaan, sudah tentulah koperasi belum berupaya untuk menampung kos sewaan yang tinggi, apatah lagi mengharapkan kepada ahli. Justru andai ada kesudian Tan Sri, kami semua amat menghargai. Selain itu, pemilikan rumah mampu milik juga sentiasa menjadi bualan wanita muda. Walaupun belum berkahwin, mereka sudah mula memikirkan untuk membeli rumah agar senang di kemudian hari. Hal ini amat berbeza dengan kita-kita yang lahir di era 70-an ataupun 80-an. Pemikiran dan kesedaran kita tak lagi sama. Keadaan juga sudah berbeza. Walaupun orang kata orang perempuan ni tak payah sibuk-sibuk nak beli rumah, namun hari ini kita melihat satu keadaan di mana wanita muda ini sedia membantu suami ataupun bakal suami yang kurang kemampuan untuk sediakan rumah untuk mereka. Mereka tidak lagi berharap untuk cuci kaki, tapi cuba hasil sendiri. Jadi untunglah pemuda hari ini separuh daripada tanggungjawab kita mereka kita dah isi dah. Kita juga maklum akan projek-projek perumahan mampu milik yang ada di Johor Bahru ini. Kalau ada yang berkenan dekat hati, memang kita boleh mohon dan daftarkan diri. Tetapi kita juga maklum, prosesnya bukan mudah. Malah banyak pula persaingannya. Justru, sekali lagi saya ingin menyampaikan rasa wanita muda khususnya ahli puteri, andailah boleh dibantu dengan diberi kemudahan dan keutamaan, sudah cukup menyenangkan. Yang Berhormat Tan Sri bukanlah mereka ini mengharapkan balasan atas taat dan setia yang diberikan, tetapi ini hanyalah keperluan. Baik, saya kira cukuplah dahulu ucapan saya setakat ini. Yang Berhormat Tan Sri, Yang Berhormat Datuk Saf juga pasti ada perkara yang nak dikongsi. Jadi izinkan saya akhiri ucapan ini dengan kisah 4 lilin. Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi hingga terdengarlah percakapan mereka. Lilin pertama berkata, "Aku adalah damai."
namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku sahaja. Lalu sedikit demi sedikit sang lilin padam. Lilin kedua pula berkata, aku adalah iman, tapi sayang aku tak berguna lagi. Manusia tak mahu mengenalku, dan untuk itu tiadalah gunanya aku terus menyala. Selesai bicara, tiupan angin pun memadamkannya. Lilin ketiga pula berbicara, aku adalah cinta, tapi aku tak mampu lagi untuk menyala, kerana manusia tidak lagi memandangku dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, malah membenci yang mencintai. Tanpa menunggu masa yang lama, lilin ketiga juga padam. Tanpa terduga, seorang anak masuk ke dalam bilik itu dan terlihat suasana yang suram. Maka menangislah si anak kerana takut akan kegelapan. Sambil tersedu-sedu, si anak pun berkata, apakah yang telah terjadi? Kamu harus tetap menyala kerana aku takut akan kegelapan. Dengan terharu, lilin keempat pun berkata, jangan takut wahai anak, selagi aku masih bersama dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga-tiga lilin yang lainnya. Aku adalah harapan. Dengan mata bersinar, sang anak mengambil lilin harapan, lalu menyalakan kembali ketiga-tiga lilin yang lain. Sahabat puteri sekalian, hidup tak selamanya terang. Ada kala angin berhembus dan meredupkan lilin-lilin kita. Dalam situasi yang sesulit mana pun, jangan sampai kita putus harapan, malah perlu lebih berharap pada yang esa. Kerana dengan harapan, insya-Allah kita mampu bertahan, dan dengan izinnya juga kita akan dapat menyalakan lilin lain dalam kehidupan kita. Sekian, saya sudahi ucapan ini dengan ingin memohon maaf. Seandainya ada terkasar dan bahasa dan terkurang bicaranya, saya mohon maaf. Dan saya juga ingin ambil kesempatan ini untuk ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada tetamu yang hadir dan juga kepada semua pihak yang telah pun membantu menjayakan mesyuarat perwakilan kita pada hari ini. Terima kasih juga pada Tuan Haji Ali kerana beri guna ruang ini dengan percuma, dengan kerusi-kerusi dan mejanya sekali. Terima kasih banyak-banyak. Dan dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.